Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazira binti Mazuki, nombor matrik 18 BI 01033. Pada hari ini saya akan membentangkan dan membincangkan tajuk berkaitan dengan pertikaian perusahaan. Tapi sebelum itu saya pergi kepada pengenalan atau pendahuluan, di mana di tempat kerja perbezaan objektif dalam pekerjaan antara majikan dan pekerja akan mewujudkan konflik. Jika konflik ini tak dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak majikan, boleh menimbulkan pertikaian dalam kalangan pekerja-pekerja dalam sesuatu organisasi. Jadi menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, akta tersebut diwujudkan bagi mengadakan peraturan mengenai perhubungan di antara majikan dengan pekerja dan kesatuan sekerja dan penyelesaiannya. Di Malaysia, dalam sistem perhubungan perusahaan untuk organisasi yang mempunyai kesatuan sekerja, perjanjian kolektif dijalankan untuk mencapai persetujuan bersama antara majikan dan kesatuan sekerja berkenaan terma dan syarat pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zinira binti Syukri, Metrik 18 BI 01037. Jadi saya akan membentangkan definisi pertikaian perusahaan, iaitu Seksyen 2 Akta Perhubungan Perusahaan 1997 dan Akta Kesatuan Sekerja 1999. Yang maksud adalah apa-apa pertikaian antara majikan dengan pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan atau bukan pekerjaan, atau syarat-syarat pekerjaan atau pertukaran kerja. Pertikaian berhubung dengan pekerjaan adalah pertikaian berkenaan terma dan syarat pekerjaan pekerja. Jadi kita kena tahu pekerjaan, terma pekerjaan dan bukan pekerjaan ni dalam Seksyen 2 tersebut membawa implikasi yang sangat besar. Okay, sebagai contoh, supaya kita tengok dalam satu kes yang mana dalam kes Hikmayi Industries Sdn Bhd lawan National Union of Commercial Workers, di mana mahkamah mendapati bahawa pertikaian perusahaan ni merupakan pertikaian antara meliputi syarat-syarat perkhidmatannya atau berkenaan faedah dan keutamaan yang didapati dari pekerjaannya. Dan yang kedua adalah contoh kes kumpulan Ladalarang Terengganu Sdn Bhd lawan kesatuan pekerja-pekerja kumpulan Ladalarang Terengganu Sdn Bhd, di mana mahkamah mendapati apabila terdapat ketidakpuasan antara kesatuan pekerja dan majikan berkenaan gaji atau terma perkhidmatan pekerjaannya, ini adalah yang disebut sebagai pertikaian perusahaan seperti yang dah definisikan oleh perundangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Haris, 17 BI 01149. Okey, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pertikaian perusahaan. Okey, jenis-jenis pertikaian ni dia ada dua. Yang pertama adalah berkaitan pekerjaan dan yang kedua berkaitan bukan pekerjaan. Okey, kita pergi kepada berkaitan pekerjaan dulu, iaitu adalah keengganan memulakan perundingan kolektif. Okey, kebuntuan dalam perundingan kolektif dan pertikaian mengenai mana-mana terma dan syarat kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif. So kiranya kat sini kalau macam diorang enggan ke, diorang buntu dalam perundingan kolektif ke, dan pertikaian mana-mana terma. So contohnya macam diorang tak macam ni, diorang tak terima dengan terma tu, diorang macam ada je lah macam tak kena dengan syarat kontrak perkhidmatan yang diberikan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang berkaitan bukan pekerjaan. Okey, yang itu adalah kegagalan mematuhi piawaian perburuhan dan peruntukan berkanun berkaitan dengan kemudahan serta lain-lain faedah yang bukan keuangan. Okey, kiranya kat sini dia macam gagal lah mematuhi piawaian yang telah diberikan oleh syarikat tu lah kan. Okey, yang kedua adalah pelanggaran hak pekerja atau ketidakadilan dalam amalan perburuhan atau penindasan ke atas pekerjanya. So kat sini kiranya macam ada isu sepatutnya hak pekerja tu dapat tapi macam kena tindas. Macam itulah. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada peruntukan undang-undang. Okey, peruntukan undang-undang ni melalui peruntukan peruntukan APP 1967 memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia. Okey, yang ini untuk mengendalikan isu-isu perusahaan Malaysia yang macam ada pertikaian apa-apa macam tu lah kan. Okey, dia ada 3. Yang pertama adalah aduan di bawah Seksyen 8. Okey, yang ini adalah aduan mengenai pelanggaran hak pekerja, majikan dan kesatuan pekerja melibatkan perkara-perkara berikut. Okey, kat sini dia adalah hak untuk kesatuan di bawah Seksyen 4, diskriminasi dan sekatan terhadap pekerja atau ahli kesatuan di bawah Seksyen 5, dan intimidasi terhadap pekerja atau ahli kesatuan di bawah Seksyen 7. Okey, so kiranya kat sini macam ada pelanggaran hak majikan dengan pekerja macam itulah dalam kesatuan kerja tu. Okey, lepas tu yang kedua adalah perundingan dan perjanjian kolektif di bawah Seksyen 13. Okey, kat sini jika mana-mana pihak enggan memulakan perundingan kolektif setelah menerima pelawaan untuk mengadakan perundingan kolektif, pihak yang bermelawar boleh membuat aduan kepada KPPPM. Okey, iaitu adalah diorang boleh mengadu dekat Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia lah. Okey, ini kalau macam diorang macam tak nak berunding macam tu lah. Okey, seterusnya kejap ya. Okey, seterusnya adalah yang ketiga adalah sesuatu pertikaian perusahaan yang telah wujud atau dijangka akan berlaku akan berlaku dilaporkan kepada Ketua Pengarah tadilah. Yang itu adalah Seksyen 18 ni dia mengatakan majikan yang terlibat dalam pertikaian atau kesatuan sekerja majikan yang mewakili majikan dalam pertikaian tersebut, atau kesatuan sekerja pekerja-pekerja yang terlibat dalam pertikaian tersebut. So kiranya kat sini macam apa-apa pertikaian ni diorang dah lapor dekat Ketua Pengarah tu kan. So dia akan merujuk kepada Seksyen 18. Seterusnya saya pergi kepada penyelesaian pertikaian alternatif. Terdapat beberapa poin yang saya ingin tekankan, di mana poin yang pertama, perselisihan di tempat kerja tidak dapat dielakkan disebabkan oleh kepelbagaian kerja, matlamat kerjaya dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, jika di tempat kerja, majikan dan pekerja itu mempunyai objektif yang berbeza-beza, pandangan yang berbeza-beza, pendapat yang berbeza-beza. Jadi di situ mungkin boleh menimbulkan salah faham antara pihak majikan dan pekerja. Seterusnya, yang kedua, perkara yang lebih penting ialah mengenal pasti punca pertikaian dan mencari kaedah untuk penyelesaian dengan cepat secara damai dan menguntungkan semua pihak dalam pertikaian tersebut. Jadi di sini bermaksud sekiranya terdapat salah faham antara majikan dan pekerja, jadi kedua-dua belah pihak segera untuk mencari ataupun mengenal pasti punca pertikaian tersebut dan diselesaikan dengan secara damai. Jadi yang ketiga, penyelesaian pertikaian alternatif ialah satu proses atau prosedur seperti timbang tara, pendamaian atau pengantaraan yang secara sukarela diterima pakai untuk menyelesaikan kontroversi atau menyelesaikan perselisihan faham. Jadi terdapat beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan pertikaian antara majikan dan pekerja tersebut. Yang poin yang seterusnya, ia juga suatu kaedah di mana konflik dan pertikaian undang-undang diselesaikan secara persendirian, biasanya melalui pengantaraan atau timbang tara dan bukannya melalui litigasi mahkamah awam. Seterusnya kita melihat kepada kes yang berkaitan dengan pertikaian perusahaan, kes Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja lawan Kesatuan Kaki Tangan Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada tahun 2000, di mana kes tersebut merupakan kes sehingga ke peringkat Mahkamah Persekutuan, di mana perayu merupakan sebuah pihak berkuasa berkanun yang menguruskan hal ehwal kumpulan wang simpanan pekerja dan responden merupakan kesatuan sekerja yang mewakili sekumpulan pekerja-pekerja dan bekas pekerja-pekerja perayu.
Pada bulan September 1991, responden telah memfailkan saman pemula terhadap perayu memohon untuk mendapatkan relief pengisytiharan tertentu untuk pekerja-pekerja tersebut. Saman tersebut telah difailkan bukan atas nama pekerja-pekerja tersebut, tetapi atas nama responden untuk dan bagi pihak pekerja-pekerja tersebut. Oleh yang demikian, dan oleh kerana responden merupakan sebuah kesatuan sekerja dalam sektor awam, perayu menegaskan bahawa responden tiada locus standi untuk mendakwa bagi pihak pekerja-pekerja tersebut. Jadi, permohonan untuk pembatalan walau bagaimanapun telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan penolakan tersebut telah diikrarkan oleh Mahkamah Rayuan ketika rayuan. Perayu telah merayu seterusnya dan mengemukakan persoalan bagi penentuan Mahkamah Persekutuan, iaitu sama ada sesebuah kesatuan sekerja dalam sektor awam mempunyai locus standi untuk memulakan sesuatu tindakan bagi pihak ahli-ahli semasanya dan yang terdahulu berdasarkan kontrak pekerjaan individu ahli-ahli tersebut kepada yang mana kesatuan sekerja tersebut bukannya satu pihak. Jadi, pihak Mahkamah Persekutuan telah mengambil maklum bahawa melalui Seksyen 52 Klausa 1 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, bahagian 2 hingga 6 dalam akta tersebut tidak terpakai untuk mana-mana penjawat awam atau badan berkanun. Hal ini kerana semua terma dan syarat pekerjaan pekerja awam dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Oleh itu, Hakim Mahkamah Persekutuan telah memutuskan dan membenarkan rayuan berdasarkan kepada sesuatu kontrak antara seorang pegawai awam dan kerajaan merupakan sesuatu yang istimewa kerana sebaik sahaja dilantik kaki tangan kerajaan itu memperolehi satu kedudukan dan hak serta obligasinya tidak lagi ditentukan oleh persetujuan kedua-dua pihak, tetapi menurut statut atau kaedah-kaedah pentadbiran atau berkanun yang dibuat oleh pihak kerajaan. Seterusnya, penyelesaian pertikaian alternatif ini merupakan satu kaedah yang akan melengkapkan atau menggantikan litigasi sebagai mod penyelesaian utama pertikaian. Dan poin yang terakhir, penyelesaian pertikaian alternatif ini juga membolehkan pengurus dan pekerja membangunkan kepercayaan dan rasa hormat di antara satu sama lain dengan membenarkan pekerja untuk mengambil peranan aktif dalam menyelesaikan pertikaian di samping memelihara hubungan yang berterusan. Jadi sekiranya pihak pekerja dan pihak majikan tersebut mempunyai konflik ataupun mempunyai salah faham di tempat kerja, terdapat pertikaian di antara kedua-dua belah pihak, jadi mereka boleh menyelesaikan perkara tersebut, boleh menyelesaikan mengenal pasti pertikaian tersebut. Jadi daripada situ, jika kedua-dua pihak berbaik, maka boleh menimbulkan rasa hormat di antara kedua-dua belah pihak, boleh membangunkan kepercayaan dan rasa hormat, dan perkara tersebut tidak perlu berlanjutan sehingga boleh merosakkan hubungan antara majikan dan pekerja. Baik, kita pergi kepada prosedur pengendalian pertikaian perusahaan ni. Itu yang pertama adalah pertikaian itu mestilah hendaklah dilaporkan kepada KPPPM sama ada oleh pihak majikan atau kesatuan majikan atau oleh kesatuan sekerja pekerja. Dan yang kedua adalah laporan mengenai pertikaian itu mestilah dikemukakan sama ada oleh Setiausaha Agung, Presiden atau ahli exco kesatuan yang diberi kuasa. Okey, baik, kita pergi kepada perundingan secara langsung ataupun direct negotiations. Okey, perundingan langsung antara pekerja atau satu pekerja dengan majikan adalah penting. Penting sebab apa? Dia untuk kurangkan atau untuk kita selesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi dalam organisasi tersebut. Jadi dia adalah satu aktiviti yang ideal
untuk selesaikan konflik dalam syarikat. Okay. Sekiranya dia dilakukan dengan cekap dan berkesan, dia akan membawa persetujuan bersama antara kedua-dua belah pihak ini. Dan penyelesaian konflik dan pertikaian ni antara pekerja dan kesatuan sekerja dengan majikan, dia tak yang kita tengok kalau penyelesaian konflik dan pertikaian antara pekerja dengan majikan ni, kalau tiada yang melibatkan orang ketiga, akan menjamin keharmonian perusahaan. Jadi kalau tengok dalam kod amalan keharmonian perusahaan 1975 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang mana menggalakkan pihak kerja atau kesatuan sekerja-pekerja dan pihak majikan ni untuk selesaikan konflik. Okey. Kita tengok kepada seksyen 18/4 Akta Perhubungan Perusahaan yang mana ia telah menentukan bahawa ketua pengarah ni perlu mengambil langkah melakukan perdamaian berkenaan pertikaian antara pekerja dan kesatuan dengan majikan, dan ia hendaklah termasuk mengarahkan majikan dia menggunakan proses perundingan langsung. Okey, manakala dalam kod amalan keharmonian perusahaan pula menyatakan tentang keperluan majikan dan kesatuan sekerja-pekerja untuk selesaikan pertikaian di peringkat syarikat. Mana yang pertama, mereka dalam artikel 5/A dan B serta artikel 7/A dan B, di mana kerjasama antara kesatuan sekerja pekerja dan majikan adalah digalakkan untuk mewujudkan prosedur perundingan yang efektif untuk selesaikan pertikaian di peringkat industri, dan kerjasama untuk wujudkan satu prosedur untuk selesaikan kilanan atau ketidakpuasan hati di peringkat syarikat. Manakala bagi artikel 36 dan 37, perundingan menjadi satu aktiviti penyelesaian konflik. Prosedur ini perlu diwujudkan dengan persetujuan pekerja. Okay, baik. Kita akan tahu yang prosedur ini telah disebut dalam seksyen 18/4 dan dia mestilah didokumentkan, dan dia juga perlulah untuk dinyatakan peringkat-peringkat penyelesaian konflik berasaskan isu konflik dan kompleksiti isu tersebut, dan siapa yang akan terlibat dalam perundingan untuk setiap peringkat penyelesaian konflik. Okay, manakala dalam artikel 43 pula, kod amalan keharmonian perusahaan ini telah mencadangkan proses komunikasi yang cekap, yang mana proses ini boleh membawa hubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Dan yang terakhirnya adalah artikel 46 yang mana menyatakan bahawa pihak majikan ni perlulah sentiasa update maklumat kepada pekerja ni, termasuklah mengenai prestasi syarikat, perubahan polisi pihak majikan yang boleh mempengaruhi pekerja dan keputusan yang dicapai dalam proses perundingan semasa dan yang lepas. Saya Nur Ain Awati binti Saiful Nizam, 18 BI 01034. Perundingan damai ini bermaksud penlibatan pihak ketiga dalam pertikaian antara majikan dan juga pekerja bagi tujuan penyelesaian pertikaian perusahaan. Jadi sekiranya penyelesaian tidak dapat dicapai melalui perundingan secara langsung, maka pihak kesatuan ataupun majikan yang berkenaan dia boleh laporkan pertikaian tersebut kepada pejabat perhubungan perusahaan. Sekiranya tiada sebarang penyelesaian tidak dicapai melalui rundingan damai pula, laporan pertikaian berkenaan akan dikemukakan kepada YB Menteri Sumber Manusia untuk diputuskan sama ada dirujuk atau tidak ke Mahkamah Perusahaan. Jadi dalam seksyen 18/1, jika berlaku apa-apa pertikaian, dia perlu dilaporkan kepada Ketua Pengarah. Manakala dalam seksyen 18/2 pula, Ketua Pengarah ni dia hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana perlu dan juga sesuai manfaat bagi menyelesaikan pertikaian tersebut. Jadi dalam seksyen 18/3 pula, jika pertikaian perusahaan wujud yang mana dia tak dapat diselesaikan melalui rundingan antara pihak-pihak berkenaan, maka Ketua Pengarah ni dia boleh ambil langkah-langkah yang perlu dan juga sesuai manfaat
bagi menggalakkan penyelesaian tersebut telah dilaporkan kepadanya ataupun tidak. Dalam proses rundingan damai pula, Jabatan Perhubungan Perusahaan ini dia akan panggil kedua belah pihak yang bertikai untuk hadiri prosiding tersebut. Yang mana prosiding ini dikendalikan oleh Pegawai Perhubungan Perusahaan. Jadi, kedua belah pihak akan hadir pada tarikh yang telah ditetapkan dengan mandat sepenuhnya supaya keputusan boleh dicapai melalui proses rundingan damai. Dan setelah itu, prinsip dan pendekatan harmoni akan digunakan dalam perundingan, dalam prosedur rundingan tersebutlah. Dan akhir sekali, kedua belah pihak yang bertikai ni mestilah bersedia dengan dokumen dan juga maklumat yang berkaitan dengan pertikaian agar prosedur rundingan damai ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekiranya tiada sebarang penyelesaian melalui rundingan damai dapat dicapai, maka laporan pertikaian tersebut akan dikemukakan kepada YB Menteri Sumber Manusia untuk diputuskan sama ada dirujuk atau tidak ke Mahkamah Perusahaan bagi proses arbitrasi. Arbitrasi oleh Mahkamah Perusahaan ni dia adalah proses arbitrasi yang mana dia melibatkan penyelesaian pertikaian perusahaan di Mahkamah Perusahaan yang mana telah dinyatakan dalam Seksyen 2 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi, Mahkamah Perusahaan adalah mana-mana mahkamah di bawah Seksyen 22 Akta yang sama yang mana dia ditubuhkan bagi maksud mengendalikan apa-apa pertikaian ataupun perkara yang dirujukkan kepadanya. Okey, dalam Seksyen 21/1 pula, struktur keanggotaan Mahkamah Perusahaan ni adalah terdiri daripada seorang presiden mahkamah yang mana dia dilantik oleh YDPA dan juga satu panel perwakilan majikan-majikan serta satu panel yang mewakili pekerja-pekerja. Jadi dalam Seksyen 22 pula, dia menyatakan bahawa untuk mengendalikan apa-apa pertikaian di Mahkamah Perusahaan perlulah terdiri daripada seorang presiden dan dua orang ahli yang dipilih oleh presiden. Dan jika mana-mana panel tidak dapat hadir, presiden boleh pilih ahli panel lain untuk isi kekosongan tersebut. Okay, dalam Mahkamah Perusahaan ni dia ada dua mahkamah tau. Mahkamah Presiden dan yang kedua tu adalah Mahkamah Pengerusi. Okey, Mahkamah Presiden ni dia akan kendalikan kes-kes berkaitan pertikaian berkenaan Seksyen 33 dan juga Seksyen 33A Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Okey, manakala Mahkamah Pengerusi pula dia akan mengendalikan kes-kes berkaitan Seksyen 20 dan juga Seksyen 26 dan juga apa-apa prosiding yang diarahkan oleh Presiden. Antara proses arbitrasi di Mahkamah Perusahaan ni adalah mendengar keterangan daripada kedua-dua belah pihak serta memutuskan dan menurunkan keputusan berkaitan pertikaian perusahaan. Jadi keputusan mahkamah akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dan keputusan tersebut adalah muktamad. Baik, kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan rundingan damai. Yang pertama, kesediaan kedua-dua pihak. Kesediaan dalam apa? Kesediaan untuk berunding. Okey, yang kedua, wujudnya sikap tolak ansur di antara kedua-dua pihak ini. Ada sikap tolak ansur. Dan yang ketiga, pihak-pihak yang bertikai ni tidak terlalu terikat dengan prinsip dan persoalan undang-undang. Dan yang keempat, pihak-pihak yang bertikai ni tidak keterlaluan dalam membuat satu permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, pihak-pihak yang bertikai ni mestilah berada di dalam persekitaran yang selesa dan kondusif semasa rundingan damai dijalankan. Dan yang keenam, kemahiran, kebijaksanaan dan kecekapan pegawai pendamai semasa mengendali rundingan damai mestilah ada pada waktu tersebut. Okay, kesimpulannya adalah penyelesaian pertikaian alternatif ni dia mainkan peranan yang penting dalam pengurusan perhubungan perusahaan. Antara mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif yang diperuntukkan oleh Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ni adalah rundingan secara langsung, rundingan damai, penyelidikan dan siasatan serta arbitrasi. Jadi setiap satu mekanisme ni dia ada kebaikan dan juga kelemahan. Yang mana penyelesaian pertikaian alternatif ni apabila digunakan dengan kesan, dia boleh bawa perubahan yang positif pada organisasi secara keseluruhannya. Dan akhirnya dia dapat wujudkan satu hubungan perusahaan yang harmoni antara majikan dan juga pekerja. Okey, yang terakhir sekali adalah pertikaian perusahaan atau mogok. Okey, nama lain dia adalah sebagai mogok antara majikan dan pekerja lah. Okey.
yang merupakan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian perusahaan. Tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksa pihak-pihak tertentu agar menuruti kehendak menuruti kehendak pihak yang bertikai. So kiranya kat sini macam diorang macam nak berbaik balik lah antara pekerja-pekerja, majikan dan pekerja macam tu, okey. Yang dalam kes macam pertikaian perusahaan ni, pada peringkat syarikat, tindakan perusahaan ini boleh menyebabkan kerugian besar terhadap majikan tersebut. So macam bila dah gaduh macam tu, dah ada pertikaian antara pekerja, antara majikan, so nanti kat situ akan efek kerja lah. So jadi macam kat situ macam tak profesional hal kerja dan pertikaian pekerja tu lah. Okey, manakala pada peringkat nasional pula, ia akan mempengaruhi keputusan pelaburan oleh syarikat yang multinasional. Okey, so kalau yang macam kat sini macam boleh put efek juga macam pelaburan kerugian besar terhadap majikan atas pelaburan yang macam diorang dah buat tu lah. So kiranya macam pertikaian perusahaan ni sangatlah normal sebenarnya dalam sesuatu pekerjaan tu. Cuma kita kalau boleh lah berusaha sedaya upaya untuk mencegah atau menghindar daripada melakukan pertikaian perusahaan ni, supaya bekerja berjalan secara lancar dan hubungan antara pekerja dan pekerja, hubungan antara majikan dan pekerja pun akan baiklah. So kiranya nanti kat situ akan jadi semua smooth je, semua baik je. So bila macam pertikaian ni haruslah diselesaikan secara baik kalau boleh. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.